Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah Ibn Zubair atau Masjid TUDM Kuala Lumpur, Ashabul Fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini bersamaan dengan 3 Syawal 1442 Hijrah, kita dapat memulakan majlis pengajian kita secara dalam talian, dan kita nak bawakan kupasan dan perbahasan pada pagi ini para penonton sekalian di bawah suatu tajuk apa selepas Ramadan, iaitu selepas kita ini melalui bulan Ramadan Al-Mubarak selama 30 hari dan kita memasuki fasa bulan Syawal, maka apakah yang kita seharusnya lakukan sebaik sahaja kita melepasi fasa-fasa daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tersebut. Jadi pada pagi ini kita akan mengupas dengan tajuk apa selepas Ramadan, dan saya nak mulakan perbahasan kita ini dimuqaddimahkan dengan suatu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dibacakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada hari kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang kita fahami daripada sirah, apabila wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian yang sedang berdiri, mereka terus terduduk apabila mendengar khabar matinya Nabi. Dan apabila mereka yang terus berbicara, mereka itu serta-merta diam, terkunci mati mulut mereka, tidak mampu menuturkan sebarang kata-kata apabila mendengar khabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian pihak pula mempertikaikan, kata siapa yang mendakwa bahawasanya Muhammad ini telah wafat, maka dia telah berdusta. Maka datang seorang lelaki menaiki mimbar dan berbicara dengan orang ramai, dan lelaki itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar dengan tegasnya mengatakan, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Ia membawa maksud, siapa dari kalangan kamu yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahawasanya Muhammad telah wafat. Dan sesiapa dari kalangan kamu yang menyembah Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha hidup, dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Lalu Abu Bakar Siddiq membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad melainkan baginda merupakan seorang rasul yang telah berlalu dari kalangan sebelum baginda itu beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu meninggal dunia, maka kamu akan berpaling, ataupun apabila Muhammad itu dibunuh sallallahu alaihi wasallam, kamu akan berpaling daripada agama kamu. Afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Dan kata Abu Bakar Siddiq, dia membacakan firman Allah yang lain, iaitu
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati, kamu akan meninggal dunia, kamu akan wafat wahai Muhammad, dan mereka juga akan meninggal dunia. Jadi apabila Abu Bakar Siddiq membacakan dua ayat Al-Quran ini, maka orang ramai pun pada ketika itu mengatakan, seakan-akan ini adalah kali pertama kami mendengar bacaan ayat Al-Quran tersebut, iaitulah wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, serta ayat innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya kamu itu telah meninggal dunia, dan sesungguhnya mereka juga akan pasti meninggal dunia. Jadi ayat ini, kenapa saya jadikan ia sebagai muqaddimah topik perbahasan tajuk kita pada pagi ini adalah kita iqtibas, kita pakai hampir ayat yang sama dan kita rujuk kepada isu bulan Ramadan Al-Mubarak dengan ucapan daripada Abu Bakar Siddiq. Kita ambilkan kata-katanya itu sebagai sandaran. Siapa dari kalangan kita yang menyembah Ramadan, ketahuilah bahawasanya Ramadan itu telah berlalu pergi. Tetapi siapa dari kalangan kita yang menyembah Allah, kita tahu bahawasanya Allah itu kekal maha berbaki. Ia kerana Allah bersifat dengan sifat Al-Baqi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah maha kekal. Walaupun bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi Allah itu kekal. Lalu kita nak menceritakan pada pagi ini, apakah ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Syawal sekalipun, sebaik kita telah melangkah masuk ke dalam bulan Syawal, kita masih dapat melakukan ibadat yang sama. Yang pertama sekali adalah ibadah berpuasa. Ibadah berpuasa. Seperti yang kita tahu, teras bulan Ramadan adalah puasa. Ramadan ini disebutkan sebagai syahrus siyam, bulan kita berpuasa. Sebab itu di dalam ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 183 dan 185 daripada surah tersebut, menceritakan berkenaan dengan ibadah berpuasa. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas generasi sebelum kamu berpuasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. 183 Al-Baqarah. Kemudian dalam ayat 185 pula Allah mengatakan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masuk berada dalam bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan ini pun dikenali sebagai syahrus siyam, bulan berpuasa. Tetapi walaupun bulan Ramadan bulan berpuasa, dan apabila berlalunya Ramadan, ini tidak menandakan yang puasa juga telah tiada. Tidak. Sebaliknya puasa masih kekal walaupun bulan Ramadan telah berlalu pergi. Yang ini yang kita katakan, meski bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi ibadah berpuasa masih kekal, dan ia bermula semenjak semalam lagi, iaitu pada tarikh 2 Syawal 1442 Hijrah bagi tahun ini. 1 Syawal haram bagi kita ini untuk berpuasa. Kita diharamkan berpuasa pada lebih kurang 5 hari yang utama. Yang pertamanya adalah pada hari raya puasa. Yang keduanya adalah pada hari raya sembelihan korban, iaitu hari raya Aidil Adha. Dan yang tiga lagi adalah pada hari-hari tasyriq, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah daripada setiap tahun. Jadi 5 hari ini adalah 5 hari yang diharamkan kepada kita ini untuk berpuasa. Tetapi mulai 2 Syawal
2 Syawal bukan hari raya kedua. Yang ni yang ramai salah faham. Walaupun masyarakat kita ini secara adatnya 2 Syawal raya kedua, 3 Syawal raya ketiga, 4 Syawal raya keempat. Tetapi tidak. Dalam agama kita ini, hari raya hanyalah pada hari yang pertama sahaja, iaitu pada 1 Syawal sahaja raya. Adapun 2 Syawal bukan hari raya kedua, tetapi 2 Syawal adalah 2 Syawal. Maka mulai daripada 2 Syawal, kita boleh dan diharuskan untuk berpuasa mulai 2 Syawal, dan ini adalah pendapat majoriti fuqaha, jumhur fuqaha, seperti yang disebutkan oleh Al-Imamul Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya mulai 2 Syawal kita diharuskan dan boleh untuk memulakan puasa sunat. Dan puasa sunat selepas daripada berlalunya Ramadan Al-Mubarak pada bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang inilah kita kata ibadah yang paling besar selepas berlalunya bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita ambil contoh. Sekarang ini kita berada, hari ini adalah 3 Syawal. Hari ini adalah 3 Syawal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Sesiapa yang berpuasa Ramadan, maknanya baik lelaki baik orang perempuan, sesiapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan melakukan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, kana ka siyamid dahr, perbuatan itu pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Baik. Jadi kita nak timbulkan persoalan. Mengapakah puasa Ramadan yang disertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal mendapatkan puasa sepanjang tahun? Baik, kita kata begini. Dalam kalender hijrah, 1 bulan ni maksimum hari dalam sebulan adalah 30 hari sahaja. Dan dalam setahun mengikut kalender hijrah juga ada 12 bulan. Ini yang Quran sebut, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan yang telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Jadi bilangan hari dalam setahun, bilangan hari dalam sebulan ada 30 hari, bilangan bulan dalam setahun adalah sebanyak 12 bulan, dan bilangan hari dalam setahun maksima mengikut kalender hijrah adalah sebanyak 360 hari. Jadi kalau kita teliti bahawasanya 30 hari Ramadan ditambah pula dengan 6 hari dalam bulan Syawal, 30 campur 6 bersamaan dengan 36. Kalau tuan-tuan meneliti dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia mendapat 10 ganjaran pahala. Maknanya satu kebaikan yang kita lakukan akan digandakan 10 kali. Maka kalaulah kita buat pendaraban ataupun kita buat pengiraan, 30 campur 6 sama dengan 36, 36 kali dengan 10 sama dengan 360. Itulah bilangan hari maksima dalam setahun, 360 hari. Maka sesiapa yang berpuasa Ramadan sebanyak 30 hari, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal,
maka dia mendapat pahala sebanyak berpuasa sepanjang tahun. Jadi kalau tuan-tuan buka kepada sebuah kitab, iaitu kitab Lataif Al-Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wadhaif, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di dalam kitab tersebut, yang menarik dan uniknya adalah sebaik sahaja Al-Imam Ibn Rajab menamatkan perbahasan berkenaan dengan bulan Ramadan, masuk sahaja perbahasan wazifatu syahri Syawal, peranan ataupun anjuran berkait dengan puasa ibadat pada bulan Syawal, maka serta-merta Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia terus letak bab fadilat berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maknanya apa? Maknanya masuk sahaja bulan Syawal, kita pun tak lari daripada ibadah berpuasa. Jadi bukanlah makna nanti ada orang kata, oh masuk sahaja bulan Syawal, oh rindunya nak bangun sahur, rindunya nak berpuasa, rindunya nak berbuka puasa. Kita kata subhanallah, tak perlu rindu, awak boleh puasa pada bulan Syawal. Bukanlah bulan Syawal ni bulan yang diharamkan berpuasa keseluruhan bulan, tidak. Tetapi bulan Syawal yang haram berpuasa hanyalah pada 1 Syawal sahaja, iaitulah pada hari raya puasa. Kita tak boleh sebut dah hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga. Yang ni secara adat sahaja. Adapun dari sudut ibadat agamanya, raya kita hanya sehari sahaja, iaitu raya kita hanyalah pada 1 Syawal. Dan hari ni bukanlah raya ketiga, semalam bukanlah raya kedua, dan esok bukanlah raya yang keempat. Kerana orang kita ni raya sebulan. Ada orang raya sebanyak sambung Zulkaidah pun dia buat jamuan raya lagi pula. Yang ni masyarakat kita punya ibadat. Sedangkan ia bukan ibadat, ia hanyalah adat sahaja. Jadi berbalik kepada perbahasan kita sebentar tadi, bahawasanya masuk sahaja bulan Syawal, walaupun puasa Ramadan telah tidak ada, tetapi puasa sunat dan puasa qada dan puasa nazar dan apa sahaja puasa boleh dilakukan pada bulan Syawal mulai daripada 2 Syawal. Baik. Lalu timbul persoalan yang saban tahun ditanyakan dalam kalangan masyarakat kita. Bolehkah kita nak mengqadakkan puasa Ramadan dan kita nak menggabungkan, saya minta maaf, bolehkah kita nak menggabungkan antara puasa qada dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal untuk mendapat fadilat yang kita katakan dalam hadis riwayat Muslim sebentar tadi? Siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Sebenarnya kita kata begini berkenaan dengan isu menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Kita maklum yang mana puasa qada ni wajib dan puasa sunat adalah sunat. Kalaulah sama seperti kita nak boleh buat comparison, katakanlah sebentar tadi kita nak mendirikan salat fardu subuh. Salat fardu subuh ni wajib. Tetapi sebelum salat fardu subuh, ada sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Merujuk kepada salat sunat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh, iaitu salat rawatib qabliyah subuh. Jadi seseorang yang dia nak dirikan salat fardu subuh, adakah dia boleh menggabungkan niat antara qabliyah subuh dengan salat fardu subuh? Kita kata tidak dibolehkan. Maknanya ia adalah ibadah yang dituntut secara berbeza. Jadi salat qabliyah subuh dituntut melalui nas, memang kita tuntut dia buat qabliyah subuh. Manakala satu lagi salat fardu subuh dia sabit dengan nas yang lain. Jadi sama juga dengan Ramadan dan qada Ramadan, ia sabit dengan nas yang berbeza, maka dia perlu dilakukan secara berasingan. Dan begitu juga nas berkenaan dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ia juga sabit menerusi nas yang berbeza, maka ia mestilah dilakukan secara berasingan.
Tidak boleh kita nak gabungkan antara qabliyah subuh dengan salat fardu subuh. Tak boleh nak gabungkan antara qabliyah zuhur dengan salat fardu zuhur. Yang ni tidak boleh digabungkan, kerana yang ni wajib dan yang ini adalah sunat. Yang ini wajib, yang ini adalah sunat. Tetapi mungkin ada yang bertanya, habis Ustaz, sebelum ni saya baca Ustaz ada sebut di Facebook, di Twitter, di mana-mana platform dalam kuliah, bahawasanya orang boleh melakukan salat qada di dalam salat tarawih. Orang boleh melakukan salat qada di dalam salat tarawih. Jadi macam mana Ustaz kata tak boleh gabungkan antara ibadah wajib, ibadah sunat? Betul, sebenarnya tidak ada kontradik antara kenyataan saya kedua-dua tersebut. Satu, saya katakan tak boleh gabung antara qada dan juga ibadah sunat. Satu lagi, saya mengatakan boleh untuk kita melakukan salat qada di dalam salat tarawih. Tetapi apabila kita melakukan salat qada seperti salat qada subuh di dalam salat tarawih itu, macam saya sebut kenyataan saya, siapa yang banyak terlepas salat subuh, contohlah kerana tertidur ataupun kerana terlupa dan seumpamanya, dia wajib qada. Dalam mazhab jumhur, majoriti fuqaha mengatakan wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan apa sebab sekalipun untuk dia mengqada semula salat-salat yang dia telah tinggalkan itu. Jadi kalau dia banyak terlepas salat subuh, dia wajib qada. Ni dalam mazhab kita, mazhab Al-Syafi'i antaranya dan jumhur fuqaha yang lain. Dan kalau dia dah banyak sangat terlepas, jadi dia mungkin rasa sulit untuk dia mengqada salat, maka saya kata boleh dia salat qada di belakang imam yang melakukan salat sunat tarawih. Jadi di sini tidak ada isu kita gabungkan antara ibadah wajib dan sunat. Kerana apa? Kerana niat kita adalah niat qada. Kita tak kata niat kita nak dapat dua-dua sekali. Kita tak kata begitu. Kita kata boleh dilakukan salat qada dalam salat tarawih, qada salat subuh. Maknanya imam salat tarawih, kita buat salat subuh secara qadaan. Di sini perbahasan fiqahnya adalah ulama-ulama kita bahas apa hukum orang yang melakukan salat wajib mengikut imam yang melakukan salat sunat. Saya yakin kalau kita sebut ni, mungkin perbahasan ni jadi baharu bagi sebahagian pihak. Tapi siapa sahaja yang menekuni mazhab al-Imam Syafi'i dan dia banyak membaca kitab-kitab para fuqaha, maka dia pasti akan mendapati apa yang telah saya sebutkan. Dia telah dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Salah lama dahulu dan dibahaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang terkemudian. Jadi kita katakan begini, tuan-tuan, sekali lagi katalah kita ni masuk ke dalam masjid. Masuk masjid untuk salat zuhur. Kita datang lewat. Makmum, imam, jemaah telah selesai salat zuhur secara berjamaah. Tiba-tiba ada seorang jemaah ni, dia dah selesai salat fardu secara berjamaah dengan imam. Lalu dia pergi ke belakang dan dia buat sembahyang ba'diyah rawatib. Kita ni pula baru sampai. Jadi bila kita baru sampai, kita duduk di sebelah dia, maka kita pun niat angkat takbir. Kita sembahyang apa? Kita salat fardu. Kita salat fardu. Jadi kita salat fardu zuhur. Yang kawan ni sembahyang ba'diyah zuhur. Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar, berimamkan kepada orang yang sembahyang ba'diyah zuhur. Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke tak boleh perbahasan seperti ini? Boleh ke tak boleh perbuatan seperti itu? Maka kita katakan ia dibolehkan. Ia dibolehkan, bukanlah wajib, bukanlah sunat kita nak bahas hukum harus. Kita nak bahas hukum benda itu boleh dibuat. Yang ni kita kena clear, boleh ke tak boleh, wajib ke tak wajib, sunat ke tak sunat, afdal ke tidak. Yang ni perbahasan yang berbeza. Yang ni fiqah, yang ni adalah bab fiqah. Jadi berbalik kepada isu kita ini tadi, maka kita kata orang yang salat tarawih, dia boleh melakukan qada salat subuh dia dalam salat tarawih, tetapi dengan niat qada. Maka tidak ada istilah menggabungkan niat. Sebab itu Al-Imam Ibn Salah dia jelas. Orang kata, orang tanya soalan kepada dia, kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Salah rahimahullahu ta'ala Abu Amru. Orang tanya dia, wahai imam, orang kata, bolehkah kalau kita menggabungkan ataupun kita melakukan salat tarawih, melakukan salat qada subuh dalam melakukan qada salat dalam salat tarawih, adakah kita mendapat pahala qiyam Ramadan, iaitu pahala salat tarawih
Ibnu Salah kata tak dapat, tetapi yang dia dapat adalah pahala qada. Yang ni sebab apa? Sebab niat dia mesti satu. Dia tak boleh gabungkan niat dua, tapi dia mesti niat dia mesti satu. Maka kita kata niat dia adalah dia melakukan solat qada. Maka perbahasan itu akan jadi hukum orang yang melakukan solat wajib, termasuklah wajib ni solat ada. Ada ni apa dia? Adaan solat yang dilakukan di dalam waktu. Qadaan solat yang dilakukan di luar waktu. Jadi apabila dia melakukan solat qada yang hukumnya wajib, ataupun dia melakukan solat ada yang hukumnya juga wajib, maka di belakang imam yang melakukan solat sunat seperti solat sunat tarawih, maka kita kata hukumnya dibolehkan, bukannya diwajibkan, bukannya afdal, bukannya apa, dibolehkan. Hukumnya adalah harus. Jadi berbalik kepada perbahasan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal dengan melakukan ibadah puasa qada di dalam bulan Syawal, maka kita kata ianya diasingkan. Kalau tuan-tuan teliti kepada nas hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tadi, hadisnya jelas menunjukkan kepada pandangan dan jawapan yang saya berikan sebentar tadi, bahawasanya qada Ramadan diasingkan, kemudian barulah diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kalau diikutkan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, hadis kata begini: man sama ramadana summa atba'ahu sittam min Syawal. Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Maknanya kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kalimah summa ni yufidu tartib. Perkataan kalimah summa dia membawa erti turutan, dia mengikut turutan. Mengikut turutan ni maknanya siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Maknanya sebahagian ulama berpendapat kena selesaikan Ramadan dahulu. Kena selesaikan Ramadan, kemudian barulah diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Maka yang ni turutan yang paling afdal lah. Maknanya kalau orang perempuan dia ada qada, atau orang lelaki yang ada qada sebab uzur, contoh sama ada sakit atau rukhsah musafir, uzur sakit atau rukhsah musafir, dia selesai qada dahulu sehingga menjadikan 30 hari, maka kemudian barulah diikuti dengan puasa 6 tambah lagi 6, maka dia dapatlah pahala puasa, orang kata 36 hari Ramadan campur dengan Syawal. Barulah dia dapat pahala puasa penuh, seperti yang Quran kata dalam surah Al-An'am 160 tadi, man jaa bil hasanah falahu 10 amsalihha. Siapa buat satu kebaikan dia dapat 10 ganjaran pahala. Baik. Jadi itu yang pertama. Tetapi ada orang tanya, ustaz, boleh tak kalau saya nak buat puasa 6 Syawal dahulu, kemudian baru saya qada? Maka zahirnya kita katakan boleh. Dan kalau dia nak mendapatkan pahala puasa penuh, orang kata dia perlu, orang kata melakukan puasa qada selepas daripada itu. Walaupun yang afdalnya dia selesaikan qada dahulu. Tapi kita faham bahawasanya orang perempuan ni dia banyak uzur dia dan seumpamanya. Tetapi kita jangan risau, insya-Allah. Kerana ada hadis yang menyebut idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, maka dituliskan kepadanya pahala muqiman sahihan, iaitu dia ditulis pahala kepadanya seperti pahala orang yang bermukim. Mukim ni lawan kepada musafir, dan juga sahihan. Sahihan ni adalah sihat. Sihat ni lawan kepada sakit. Apa maksudnya kat sini? Maksudnya orang yang sentiasa melazimi ibadat tetapi dia terhalang melakukan ibadat tersebut disebabkan keuzuran, maka Allah akan menuliskan kepadanya pahala yang sama seperti dia dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan tidak ada uzur tersebut, walaupun dia uzur. Saya ambil contoh mudah. Orang yang biasa melazimi salat berjamaah di masjid dan surau, seseorang yang menjadi kebiasaan baginya melazimi ibadah salat berjamaah di masjid dan surau, tiba-tiba dia tak dapat pergi ke masjid. Boleh jadi sebab sakit, boleh jadi sebab uzur.
boleh jadi sakit, boleh jadi uzur. Macam zaman kita sekarang ini, kita tak, orang kata tak mendapat peluang dan ruang nak pergi ke masjid kerana PKP, kerana ada PKP. Yang ni dipanggil sebagai uzur. Tapi uzur ni bukan uzur sakit sebab kita sihat, tetapi uzur ni dipanggil sebagai uzur al-khauf, iaitu uzur takut, adanya perasaan takut untuk merebak atau meluasnya pandemik. Itu maksud saya. Jadi kalaulah kita tak hadir ke masjid, sedangkan selama hari ini kita hadir ke masjid untuk kita mendapat pahala salat berjamaah, dan tiba-tiba kerana keuzuran yang terhalang itu menyebabkan kita tak pergi ke masjid, maka salat kita di rumah, baik secara sendirian atau secara berjamaah, tetap mendapatkan pahala sama seperti salat kita di masjid. Kerana kalaulah tidak kerana uzur tersebut, nescaya kita telah pergi ke masjid. Yang ni kita katakan antara keluasan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Antara luasnya rahmat Tuhan kepada kita semua, seseorang akan mendapat pahala apa yang dia selalu lakukan meskipun dia dalam keadaan sakit ataupun ada keuzuran. Jadi sama juga kalau seorang perempuan yang mana dia ini, orang kata dia nak lakukan puasa 6 Syawal, dan dia pun sebenarnya nak lakukan puasa Ramadan, dia nak beribadah pada malam Al-Qadar, tetapi disebabkan adanya uzur syar'i yang menghalang dia daripada beribadah, maka dia juga tidak terlepas mendapatkan ganjaran pahala sebenarnya. Kerana kalaulah tidak kerana uzur, pasti dia akan melakukan ibadah tersebut. Itu konsep dia. Jadi sebab itu kita katakan bagi orang perempuan ni insya-Allah ada keringanan. Tetapi bagi orang lelaki, kalau nak melakukan ibadah puasa yang kita katakan sebagai qada Ramadan dan juga nak dapatkan ganjaran penuh pahala puasa 6 Syawal, maka kita dahulukan qada, kemudian kita ikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ramli dan seumpamanya, bahawasanya seseorang yang melakukan salat qada, seseorang yang melakukan puasa qada dalam bulan dalam bulan Syawal, dan jika sekiranya puasa qada yang dilakukan dengan niat qada itu berlaku dalam tempoh 6 hari daripada bulan Syawal, maka dia turut mendapatkan ganjaran pahala puasa Syawal yang kita katakan tadi. Cuma pahalanya itu tidaklah sepenuh seperti orang yang mengasingkan. Tapi bukanlah dia niat gabung, tidak. Niat dia adalah niat qada. Tetapi jumlah qada tersebut dia bercampur ataupun berlaku sebanyak 6 kali. Maknanya puasa qada sebanyak 6 hari dilakukan dalam bulan Syawal, maka dia tetap mendapat fadilat berpuasa dalam bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita telah selesai perbahasan yang pertama, bahawasanya walaupun Ramadan telah pergi, bulan puasa Ramadan telah hilang, telah berlalu, tetapi kita katakan ibadat puasa-puasa sunat masih kekal berbaki dalam bulan Syawal. Bahkan dalam bulan ini masih ada puasa Isnin Khamis. Dalam bulan ini masih ada puasa pada hari-hari putih, iaitu pada 13, 14 dan 15 Hijrah setiap hari bulan, dan 13, 14, 15 Syawal, maka kita dituntut juga untuk berpuasa sunat. Baik. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, seperti yang kita maklum, bulan Ramadan juga diketahui sebagai Syahrul Qiyam, bulan kita melakukan qiyam. Dan qiyam ni merujuk kepada ibadat yang dilakukan pada malam hari, dan dinamakan ibadah itu sebagai qiyam Ramadan. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berqiyam atau melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi qiyam Ramadan menurut al-Imam Nawawi adalah salatu tarawih. Jadi ramailah bila keluar sahaja daripada bulan Ramadan, maka dia kata rindu nak sembahyang tarawih. Sebenarnya salat tarawih adalah qiyam Ramadan,
Dan qiyam Ramadan ni pada bulan-bulan lain dipanggil sebagai qiyamul lail. Qiyam Ramadan dalam bulan-bulan yang lain ia dipanggil sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail ni tamat sahaja satu Ramadan, tamat sahaja 30 Ramadan, malam 1 Syawal ada lagi qiyamul lail. Walaupun salat tarawih sudah tidak ada pada malam raya itu, tetapi ibadat qiyamul lail masih ada. Dan qiyamul lail ni memang orang kata ada sepanjang tahun. Jadi tidak adalah, janganlah kita kata rindu nak salat tarawih, padahal qiyamul lail tu masih ada. Maknanya bila Ramadan pergi, bukanlah maknanya qiyam malam tu tak ada dah. Qiyam malam masih ada, qiyamul lail. Salat malam, qiyamul lail, salat tahajud, ini masih ada. Ini yang Quran sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam, wahai Muhammad, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bangunlah salat malam sebagai nafilatan lak. Nafilah ni maknanya sebagai ibadat tambahan. Nafilah adalah ziyadah, iaitu sebagai pahala tambahan ataupun ibadah tambahan untuk kamu. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan membangkitkan kamu pada hari kiamat kelak dalam keadaan maqam yang mahmud, iaitu maqam yang terpuji, maqam mahmuda. Jadi kita katakan, hadirin dan hadirat para penonton sekalian, ibadah qiyamul lail, salat tahajud masih kekal berbaki walaupun selepas Ramadan dah pergi. Jadi jangan kita abaikan. Qiyamul lail atau salat tahajud ni wajib bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagi hak kita sebagai umat baginda, hukum melakukan qiyamul lail adalah sunnah muakkadah, sunat yang amat dituntut. Sebab itu kita tengok banyak nas yang menggalakkan kita untuk bangun malam. Banyak nas yang menggalakkan kita ini untuk bangun malam. Kemudian kita nak lihat antara perbahasan yang kita selalu sebut, bahawasanya berkenaan dengan qiyamul lail ini, qiyamul lail ni dia ibadah yang umum. Dia mencakupi bukan semata salat sahaja, tetapi ia juga mencakupi pembacaan Quran di malam hari, doa dan zikrullah di malam hari, ibadat seperti sedekah, ibadat seperti orang kata melakukan apa sahaja ibadah yang lain pada waktu pertengahan malam, maka iaitu dianggap sebagai qiyamul lail. Adapun salat tahajud ia spesifik kepada salat. Adapun salat tahajud ia khusus kepada salat. Dan salat tahajud juga adalah part of qiyamul lail. Ia adalah bahagian daripada qiyamul lail. Baik. Jadi orang kata kadang-kadang, ustaz, betul ke kalau kita nak salat tahajud kena tidur dahulu? Bukan isu betul ke tak betul. Isunya penamaan salat tahajud itu sendiri adalah salat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Itu adalah salat tahajud. Jadi bukannya isu betul ke kena tidur dulu, bukan. Tak. Manusia normal tidur pada waktu malam. Jadi kalaulah Allah suruh kita bangun pada waktu malam untuk salat, jadi orang yang normal ni, yang biasanya tidur pada waktu malam, untuk dia menyahut seruan Allah, maka dia pun kunci jam ke, ataupun dia pun bangun pada pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi, atau dia minta orang kejut dan seumpamanya, maka dia pun bangunlah untuk menyahut panggilan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun tu pula bukannya dia bangun nak tengok TV, tengok bola, main PlayStation, main apa benda lagi, tak. Tapi dia bangun dengan tujuan semata untuk beribadat, iaitu solat. Jadi salat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur, itulah namanya tahajud. Jadi bukan isu kena tidur dulu ke tak tidur dulu. Kalau tak tidur tak dapat pahala tahajud. Kalau dia tak tidur disebabkan dia ni boleh jadi dia berjaga malam, ataupun dia ada penyakit insomnia ke, tak boleh tidur malam, ataupun dia ini memang macam tidur berjaga sepanjang malam sebab dia bekerja ke apa semua, adakah dia tak dapat pahala tahajud kalau dia semayang? Kita kata kalau dia semayang, mana ada orang yang semayang tak dapat pahala? Kalau semua orang salat dengan menepati syarat dan rukun, maka dia berpahala, ibadah itu berpahala. Dan salat itu namanya salat malam lah, dan yang dituntutnya adalah salat malam. Cuma penamaan tahajud ni adalah salat yang dilakukan selepas kita bangun tidur. Sebab tu saya selalu sebut,
Hatta kalau orang tu dia bangun tidur dia niat pertama salat adalah salat sunat taubat contohnya kepada Allah Ta'ala, maka itulah salat tahajud. Kalau dia berniat contohnya kalau salat sunat hajat kepada Allah Ta'ala, itulah dianya salat sunat tahajud. Maknanya kerana salat tahajud adalah salat yang dilakukan selepas kita bangun daripada tidur. Yang ini ada tiap-tiap malam, ia tidak terhad kepada bulan Ramadan sahaja. Yang kedua. Dan yang ketiganya, kita ada sebut berkenaan dengan ibadat dalam bulan Ramadan. Dahulu saya ada sebut, siapa yang nak dapatkan pahala Lailatul Qadar, pahala beribadat pada malam Al-Qadar, dia hendaklah melazimi 2 salat. Yang pertama salat Isyak dan yang keduanya salat subuh. Dan kedua-duanya ini dilakukan secara berjamaah. Kita tengok Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawasanya, saya minta maaf, bukan Al-Imam Az-Zuhri, saya tarik balik, Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man syahidal Isya' faqad akhadha hadzahu minha. Sesiapa yang menyaksikan salat Isyak, dalam arti kata dia melakukan salat Isyak secara berjamaah, maka sesungguhnya dia telah mendapat bahagiannya daripada pahala beribadah pada malam Al-Qadar. Man syahidal Isya' faqad akhadha hadzahu minha. Sesiapa yang melakukan salat Isyak, sesungguhnya dia telah mendapatkan bahagiannya daripada pahala beribadah pada malam Al-Qadar. Kemudian datang selepas daripada Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, iaitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Syafi'i mengatakan, man syahidal isya'a was subha faqad akhadha hadzahu minha. Sesiapa yang menyaksikan salat Isyak dan juga salat subuh, iaitu mengerjakannya secara berjamaah, maka dia telah mendapat pahalanya, bahagiannya daripada Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda mengatakan, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang melakukan salat Isyak secara berjamaah, pahalanya seperti dia qiyam separuh malam. Kemudian Nabi sambung sallallahu alaihi wasallam, wa man salla subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah. Sesiapa yang salat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti dia salat sepanjang malam. Maknanya hadis ini terpakai sepanjang tahun, meskipun Ramadan telah berlalu pergi. Hadis ni dia terpakai sepanjang tahun. Maknanya bukan terpakai untuk kita dapat pahala ibadah malam Al-Qadar sahaja, tidak. Tetapi dalam bulan Syawal seperti ini pun, siapa yang pergi salat Isyak berjamaah, siapa yang pergi salat subuh berjamaah, dia dapat pahala, sama ada pahala qiyam separuh malam ataupun salat sepanjang malam. Tetapi mungkin kita katakan dalam tempoh PKP sekarang ini yang dilaksanakan, dia akan mengehadkan bilangan-bilangan jemaah ini, sehingga menyebabkan kita tidak memperoleh pahala yang sama, khususnya kalau yang tinggal bersendirian lah. Maka siapa yang salat di rumah, walaupun dan secara berjamaah, dia mendapat pahala ini sekurang-kurangnya dia mendapat pahala yang telah disebutkan tadi. So salat Isyak berjamaah, salat subuh berjamaah. Jadi bagi yang ada keluarga, ajak untuk sembahyang subuh berjamaah, ajak untuk sembahyang Isyak berjamaah. Kalau dua ni boleh jaga, insya-Allah kita dapat pahala yang besar. Ini jangan orang kata kawan ni sembahyang dalam bilik ni, kawan ni sembahyang dalam bilik ni, kawan ni sembahyang dalam bilik ni. Jadi rugilah. Kadang kita ada orang kata apa, ruang untuk dapat pahala yang besar beramai-ramai, tetapi kita memilih untuk mendapat pahala yang sedikit. Walaupun dapat pahala tetapi sedikit. Sedangkan kita dalam dunia ni, matlamat paling utamanya adalah nak cari pahala. Kerana kita tahu pahala lah yang akan memberatkan timbangan amalan kita, yang Quran kata fa'amma man saqulat mawazinuh tu. Baik, yang terakhir, maka kita katakan walaupun Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, kerana Quran, kalau tuan-tuan teliti dalam ayat 185 surah Al-Baqarah itu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Selepas sebutan Ramadan, Allah dahulukan Quran punya penceritaan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Nampak? Sebelum ayat faman syahida minkum syahra falyasum, sebelum nak cerita tentang puasa Ramadan,
Allah cerita dahulu bahawasanya Ramadan ini keterikatannya dengan Al-Quranil Karim. Maka kita katakan walaupun Ramadan telah berlalu pergi, tetapi Al-Quran masih kekal berbaki sehingga kiamat. Al-Quran masih kekal berbaki sehingga hari kiamat. Jadi jangan haramkan diri kita untuk membaca Quran pada hari-hari Syawal. Jangan haramkan diri kita daripada baca Quran. Dalam arti kata kita tidak membaca Quran pada hari-hari ini. Sebaliknya waktu Ramadan boleh kita baca Quran hari-hari. Cuma kita katakan bahawasanya kenapa kita meninggalkan pembacaan Quran sebaik sahaja masuk 1 Syawal. Adakah itu kemenangan kita yang sebenar? Adakah itu kejayaan kita yang sebenar? Apabila Ramadan kita penuhkan dengan ibadat, tetapi 1 Syawal kita penuhkan dengan maksiat, atau kita penuhkan dengan meninggal ibadat-ibadat yang telah dituntut. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah al-afwa wassalamata wal'afiyah. Kita minta semoga Allah pelihara kita daripada sifat-sifat tersebut. Jadi sebagai kesimpulan hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup dalam tempoh 3 minit sahaja lagi, maka kita katakan begini sebagai kesimpulan. Saya quote balik kata-kata daripada Abu Bakar As-Siddiq yang kita kongsikan pada awal tadi. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa dari kalangan kamu yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahawasanya Muhammad telah wafat. Dan siapa dari kalangan kamu yang menyembah Allah, ketahuilah bahawasanya sesungguhnya Allah itu maha hidup dan dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Jadi kita iktibas, kita ambil kata-kata itu dan kita gunakan juga untuk bulan Ramadan. Siapa dari kalangan kita yang menyembah Ramadan, ketahuilah bahawasanya Ramadan itu akan berlalu pergi. Tetapi siapa dari kalangan kita yang menyembah Allah, ketahuilah bahawasanya Allah maha kekal, Allah maha hidup dan dia tidak akan mati, dan pengabdian kita kepada Allah adalah sehingga kita yang mati. Jadi oleh kerana itulah Quran kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu sehinggalah datang kepada kamu al-yaqin. Sehingga kata para ulama tafsir, al-yaqin adalah al-maut. Keyakinan dalam ayat tersebut adalah kematian. Jadi beribadah kepada Allah sehinggalah kamu meninggal dunia. Maka kita katakan dalam bulan Syawal seperti ini, keberadaan kita dalam bulan Syawal, Ramadan dah pergi, puasa sunat masih ada. Ramadan dah pergi, tetapi kita katakan qiyamul lail masih ada. Ramadan telah pergi, pahala salat subuh dan isyak berjamaah masih kekal berbaki. Dan Ramadan telah pergi, tetapi Al-Quran masih ada kekal bersama dengan kita di dalam rumah kita, di dalam kenderaan kita, di dalam telefon bimbit kita, di dalam pejabat kita, di dalam bilik kita. Maka jangan haramkan diri kita daripada pembacaan Al-Quran setelah berlalunya bulan Ramadan. Itulah perbahasan tajuk kita pada pagi ini. Apa selepas Ramadan? Ramadan itu bulan yang berkat, benar, tetapi Ramadan pergi tidaklah membawa erti ibadah-ibadah juga hilang, tetapi ibadat-ibadat itu masih kekal berbaki walaupun Ramadan telah berlalu pergi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah bin Zubair kerana kesudian menjemput dan menerima saya pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir, yang komen, yang share video kita ini, kuliah kita secara langsung pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan manfaat dan keberkatan kepada semua yang hadir, mendapat pertambahan ilmu dan juga pertambahan amal saleh kepada Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.